Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah metodologi memahami hadis, yang mana kuliah ni kita terhenti lama juga. Saya ingat sebulan juga kita berhenti. Kebetulan saya ada urusan sedikit di Kairo dan juga Yaman. Jadi tu yang tak dapat nak kuliah lama jugalah, sebulan. Bulan 12 memang kita tak ada kuliah. Baik. Kita nak sambung kuliah kita pada bab yang ketujuh, memahami hadis berdasarkan hadis lain. Memahami hadis berdasarkan hadis lain. Kita bincang berkenaan, insya-Allah hari ini kita nak mula faedah yang ketiga, iaitu tafsir al-mujmal. Tafsir al-mujmal. Di antara faedah memahami hadis berdasarkan kepada hadis lain ialah apabila kita meneliti hadis lain, kita akan dapati di sana mungkin ada tafsiran bagi sesebuah hadis yang kita susah ataupun sukar untuk fahami. Contohnya saya akan bagi kemudian, tapi nak katanya kadang-kadang di dalam hadis ada lafaz yang digunakan oleh Nabi SAW yang kita susah nak faham, ataupun mempunyai satu perkataan tu dia ada banyak makna. Satu perkataan ada banyak makna, kita tak tahu mana satu maknanya, ataupun maknanya terlalu luas. Jadi nak faham ataupun nak menentukan salah satu daripada maknanya, caranya adalah dengan kita merujuk kepada hadis lain. Dalam bab yang lepas kita tengok riwayat lain, hadis yang sama tapi riwayat lain. Yang ni hadis lain, bukan riwayat, bukan hadis yang sama tapi hadis yang lain. Contoh saya sebut kat situ, muka surat 170, siapa ada bukulah. Lafaz mujmal bermaksud lafaz yang menunjukkan atau yang membawa kepada dua makna ataupun lebih, dan tidak ada petunjuk bahawa salah satu maknanya lebih utama daripada makna yang lain. Lafaz mujmal ni lafaz yang boleh bawa kepada dua makna, tapi tak tahu. Bila kita tengok, makna ni pun boleh, makna ni pun boleh. Dalam bahasa Arab lah, kan? Dalam bahasa Arab, ya, baik. Jadi bila kita tengok dalam tu ada lafaz mujmal, nak pakai yang mana satu? Inilah disiplin ilmu Islam. Kita tak boleh kata agak-agak je lah, tak boleh. Dia mesti ada disiplin. Nak pilih yang ni pasal apa? Nak pilih makna ni pasal apa? Dia mesti ada sebab. Itu yang kita panggil disiplin.
dalam nak memilih sesuatu makna. Baik. Justru sekiranya sesuatu hadis itu mengandungi lafaz mujmal, maka perlu diteliti terhadap hadis yang lain atau nas-nas lain bagi menentukan maksud yang dikehendaki oleh hadis tersebut. Sebab yang guna perkataan tu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang guna perkataan tu Nabi. Jadi Nabi dah wafat. Nak tanya Nabi direct memang tak boleh lah. Sebab kita bukan jenis geng selak tirai. Tuan-tuan faham geng selak tirai? Sebab ada seorang ustaz dia kata ada orang ni bila tak boleh selesai satu masalah selak tirai tanya Nabi terus. Itu lain macam lah tu kan. Kalau boleh selak tirai tanya Nabi walaupun lepas Nabi wafat, tuan-tuan, tak adalah fadilat ijtihad tu kan. Setiap kali ada masalah selak tirai tanya Nabi. Baik selak terus, tak payah fikir. Ulama-ulama zaman dulu mengembara jauh ni, nak menuntut ilmu, nak pergi jumpa hadis. Kata Sa'id bin Musayyib, inni la asiru masiratil ayami wal layali li ajli hadithin wahid. Atau kama qala Ibnu Musayyib, seorang tabi'in, dia kata, aku berkemungkinan bermusafir, berjalan perjalanan berhari-hari dan bermalam-malam semata-mata kerana nak apa ni? Semata-mata kerana nak tahu ataupun nak pelajari sebuah hadis. Kalau setakat boleh selak tirai, tak payah pergi musafir lama-lama lah, selak terus kan. Tapi disiplin dalam ilmu usul fiqh dia bukan macam tu. Dia bukan main kata selak tirai boleh. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh dakwa selak tirai, orang lain pun boleh dakwa selak tirai jumpa Nabi. Saya dah semalam dah mesyuarat dengan Nabi lah. Tuan-tuan jangan bantah. Katalah saya pengurusi masjid ni, saya nak buat keputusan, tuan-tuan kan, saya nak buat keputusan sekian-sekian, tak payah mesyuarat lah. Kata tak boleh lah, kena mesyuarat ustaz. Semalam saya dah mesyuarat dengan Nabi dah. Siapa bantah saya kira bantah Nabi. Tuan-tuan bayang agama jadi macam tu. Itu baru pengurusi masjid. Kalau Perdana Menteri jenuh kita kan. Jadi sebab itu dakwaan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mesti ada dia punya dawabit. Mesti ada dia punya disiplin. Dia tak boleh main pukul rata. Dia tak boleh main dakwa-dakwi. Kita bimbang, takut-takut ada orang yang berniat jahat untuk agama ni, dakwa macam-macam, berjumpa Nabi dan sebagainya. Sebab apa? Sebab zaman dulu dah ada sejarah. Zaman dulu golongan zanadiqah, golongan zindiq, golongan yang mengaku Muslim tapi mereka bukan Muslim. Dia mengaku Muslim. Apa dia buat? Dia pergi palsukan ribuan hadis. Dia pergi palsukan ribuan hadis semata-mata untuk merosakkan agama. Dan ini ada dalam kitab-kitab ilmu hadis, ya, yang membicarakan berkenaan dengan hadis-hadis palsu ni. Di antara faktor hadis palsu ialah zanadiqah, golongan zindiq. Golongan zindiq. Okey, baik. Ada apa orang kata? Adik ni siapa? Dia ke depan ni, takut dia ganggu sikit. Orang lain fokus, takut orang lain fokus ganggu. Jadi kalau ada penjaga dia mungkin boleh jaga sikit lah. Kita raikan ada anak-anak duduk dalam masjid, tapi takut gangguan pada orang lain. Jadi mungkin boleh tengok sikit lah. Okey. Mungkin suruh boleh dia duduk di luar pun okey. Okey. Contohnya, dia kata, disiplinnya nak menentukan salah satu, antara caranya tengok hadis lain. Mungkin hadis lain ada petanda. Contoh, kita tengok contoh. Hadis mentafsirkan makna kebaikan. An Jabir ibni Samurah qala sami'tuhu ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza a'ta Allahu ahadakum khairan falyabda bi nafsihi wa ahli baitihi. Hadis riwayat Muslim. Daripada Jabir bin Samurah, dia mengatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Azza wa Jal memberikan seseorang itu kebaikan, falyabda bi nafsihi, maka hendaklah
dia mulakan dengan dirinya wa ahli baitih, dan ahli keluarganya. Dalam riwayat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkataan khairan, kebaikan. Bila Allah berikan kepada seseorang kebaikan, Nabi kata kebaikan itu perlu diberi pada dirinya dulu, diri dia sendiri dulu, kemudian ahli keluarganya. Bila kita tengok dalam bahasa Arab, kebaikan ni makna apa? Kebaikan ni kebaikan lah. Apa kebaikan? Dalam hadis ni kita nak faham kebaikan ni apa dia? Kita tak boleh faham secara jelas. Sebab apa? Sebab orang mukmin ni, apa yang ada pada diri dia kebaikan. Betul? Anak kebaikan untuk dia insya-Allah. Salat yang dilakukan kebaikan. Iman kebaikan. Harta kebaikan. Musibah kebaikan. Jadi apa sebenarnya dimaksud oleh Nabi ni? Bila kita tengok-tengok dalam riwayat, tak berapa nak faham. Jadi kita tengok hadis lain. Ada tak hadis lain? Dalam hadis lain, Nabi SAW jelaskan maksud kebaikan yang kita boleh faham dalam hadis ni. Sebab itu saya sebut di situ, jika diteliti dalam hadis ini, lafaz kebaikan yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah lafaz mujmal, kerana kebaikan mengandungi makna yang banyak dan tidak dapat ditentukan kebaikan mana satu yang dimaksudkan dalam hadis ni. Namun lafaz kebaikan ini dapat difahami apabila dilihat kepada hadis lain. Mana hadisnya? Hadisnya tadi kita baca hadis Jabir. Sekarang kita tengok pula hadis Abu Hurairah. Yang mana dalam hadis Abu Hurairah disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairus sadaqah ma kana an dhahri ghina wabda biman ta'ul. Sebaik-baik sedekah ialah sedekah daripada keadaan orang yang beri sedekah itu mempunyai kemampuan, dan mulakan dengan orang yang berada di bawah tanggungan kamu. Hadis ni lebih kurang sama dengan hadis yang lain, walaupun hadis yang sebelum ni, walaupun lafaznya sedikit berbeza, tapi maknanya lebih kurang sama. Iaitu Nabi SAW tadi sebut, bila Allah berikan kebaikan pada seseorang, mulakan dengan dirinya dan keluarganya. Hadis ni kata sebaik-baik sedekah ialah sedekah yang dilakukan oleh orang yang ada kemampuan, dan mulakan dengan orang yang kamu tanggung nafkahnya. Maksud kebaikan di dalam hadis awal tadi ialah harta. Sebab Nabi kata dalam hadis kedua ni, sedekah yang terbaik ialah sedekah orang yang ada harta, orang yang ada kemampuan. Kan saya pernah sebut dalam kuliah yang lepas, iblis ni dalam nak menggoda manusia, dia akan tengok kekuatan dan kelemahan manusia. Dia akan tengok kekuatan dan kelemahan. Ada orang dia tengok kelemahan ni boleh untuk dia jadikan orang ni cuai dalam agama. Ada orang dia goda sampai langgar hukum syarak dari sudut meninggalkan benda yang wajib, contohnya. Ada yang pergi buat benda yang haram umpamanya, pergi minum arak, pergi berzina. Dia tahu ini kelemahan. Dia kata kelemahan dia dalam bab jaga syahwat, dia tak boleh. Then syaitan akan guna benda ni untuk goda dia. Tapi ada manusia yang syaitan tengok, iblis tengok, dia ni tak boleh kalau aku ajak dia pergi minum arak, tak boleh. Dia memang tak sentuh. Contohlah, aku nak ajak dia untuk zina, memang dia tak boleh, dia tak sentuh. Syaitan akan tengok pula kekuatan dia. Kekuatan dia apa? Dia ni kekuatan dia dalam bab pemurah, contohnya kan. Kekuatan dia dalam bab otak dia, akal dia bagus. Dia ni kalau membaca, orang lain baca 1 jam, 10 minit baca buku, lagi 50 minit buku baca dia. Faham? Maksudnya tidurlah. Ada, dia ni tak macam tu. Syaitan tengok dah, dia ni baca buku 2 jam, relax je.
Boleh habis satu buku 2 jam. Ini kekuatan dia. Jadi orang yang baca buku ni, kekuatan dia dapat ilmu lah. Syaitan akan goda bab ni. Engkau menuntut ilmu banyak, tuntut ilmu sehingga lupa nak beramal. Ada orang kekuatan dia pada beramal, kuat beramal. Syaitan kata, teruskan beramal sehingga dia lupa menuntut ilmu. Kan, sehingga dia lupa tuntut ilmu. Tu yang ada dengar cerita dulu kan? Ceritalah tak. Ni sekadar kisah dongeng ajalah. Pak Imam baca bukan main sedap sekali. Itu pun bukan Pak Imam pun, orang tolak dia. Orang tengok dia pakai jubah, baru datang masjid, baru menikah, menantu Pak Imam. Pak Imam senak perut. Orang tengok Pak Imam tak datang, menantu Pak Imam pun tolak ke depan. Dia pakai jubah, dia tak pernah jadi imam. Dia pun kata, tak apalah kot, try. Baca Fatihah bukan main sedap. Lepas solat, Masya Allah Pak Imam sedapnya baca Fatihah, bagus bacaan. Dia kata Alhamdulillah. Itu belum ambil wuduk lagi tu. Kalau ambil wuduk lagi sedap. Rupanya wuduk tak ambil, sayang. Kan? Ada manusia yang jahil dalam bab hukum hakam agama. Bab membatalkan salat, bab syarat sah salat pun dia tak tahu. Tapi dia kuat ibadat. Golongan ini juga disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Talbisu Iblis. Digoda oleh iblis. Ada golongan rajin menuntut ilmu, pergi tuntut ilmu, cari sanad sana, cari sanad sini, pengumpul sanad. Kan, nak cari sanad punya banyak. Yang ni nak sanad, yang tu nak sanad, yang ni nak sanad. Ibnu Jauzi kata, golongan-golongan ni sebahagiannya pada zaman dia kritik. Ni zaman kurun-kurun yang sebelum ni kan. Dia kritik, dia kata banyak sanad tapi bukan faham pun apa yang dia dapat. Hadis yang dia dapat dengan sanad tu dia tak faham pun. Ini sebenarnya adalah tipu daya iblis. Ada manusia, syaitan tengok, dia ni kekuatan dia pada sifat pemurah. Dia ni pemurah. Jadi syaitan goda dia, bagi sedekah. Ni benda baik. Dia pun bagi sedekah. Nafkah ke anak lupa, nafkah ke isteri lupa. Isteri tanya, bang, rumah kita tak ada beras, awak jangan banyak tanya boleh tak? Saya nak infak fisabilillah. Saya nak sedekah ke anak orang. Kesian tengok anak orang, padahal anak dia tak makan. Keseimbangan dalam beramal tak ada. Jadi sebab itu Nabi SAW sebagai Nabi yang membawa ajaran yang datang daripada Rabbil Alamin, daripada Tuhan yang mencipta alam. Satu agama yang bersifat realistik. Agama yang boleh diamalkan, bukan agama yang bersifat khayali, bukan agama yang khayal. Nabi SAW meletakkan satu parameter, Nabi meletakkan satu panduan yang boleh diamalkan. Apa dia? Kamu dituntut untuk melaksanakan sedekah. Tapi bila kamu nak sedekah, pastikan keluarga kamu dapat makan, cukup makan. Maksudnya ada makanan lah. Pastikan diri kamu juga cukup makan, ada makanan. Jangan sampai kamu beri sedekah sehingga kamu dan keluarga kamu pula berada dalam keadaan merempat, berada dalam keadaan orang kata apa, kebuluh sehingga mati. Ini adalah ketidakseimbangan bagi orang yang nak melakukan sedekah. Tak seimbanglah dia. Maka sebab itu Nabi SAW letakkan benda ni. Dan kita fahamlah, sebenarnya yang dimaksudkan dengan kebaikan tu adalah harta. Jadi bila kita ada harta, kita tengok diri kita, tengok keluarga kita. Jangan sampai mereka terabai. Bila dah cukup, bila mereka dah ada makanan, dan kita sedekahlah pada orang lain. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menggalakkan, kalau kita nak bagi hadiah ke apa ke, dahulukan ahli keluarga. Kan? Sehingga sahabat tanya, kalau nak bagi hadiah, nak bagi sedekah, nak bagi pada siapa dulu? Nak bagi pada orang lain ke, nak bagi pada keluarga dulu? Kalau sama-sama memerlukan, Nabi kata, pemberian kepada ahli keluarga sadaqatun wasilah. Dapat pahala sedekah dan juga dapat pahala menghubungkan silaturahim. Okey. Yang kedua, hadis orang terlupa dalam salat. Contoh,
An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawab, falyutimma alaihi, thumma liyusallim, thumma liyasjud sajdatain." Daripada Abdullah ibni Mas'ud, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, Nabi bersabda, apabila salah seorang daripada kamu ini syak di dalam salatnya, maka hendaklah falyataharras sawab, maka hendaklah dia memilih yang betul. Hendaklah dia memilih yang betul. Saring maklumat yang ada dalam otak itu mana satu yang betul. Falyutimma alaih, hendaklah disempurnakan apa yang betul itu. Maksud sempurnakan berapa yang tak cukup lagi. Summa liyusallim, kemudian beri salam. Summa liyasjud sajdatain, kemudian hendaklah dia sujud 2 kali sujud. Sujud tu sujud apa? Sujud sahwi. Cuma jangan terkejutlah. Hadis ni tuan-tuan, hadis Bukhari, hadis sahih. Kenapa sujud sahwi lepas bagi salam pula, kan? Memang ada riwayat sujud sahwi lepas bagi salam. Ada juga sebelum bagi salam. Cuma mazhab Syafi'i dia pilih sujud sahwi lepas bagi salam. Ada juga mazhab yang kata sujud sahwi, mazhab Syafi'i kata sebelum bagi salam. Ada juga mazhab yang kata sujud sahwi lepas bagi salam. Ada juga yang kata dua-dua, melihat kepada jenis kesilapan yang kita buat. Kalau kita buat kesilapan tu dengan menambah sesuatu dalam salat, maka sujudnya selepas salam. Kalau kita buat sesuatu dalam salat tu yang mengurangkan perbuatan salat, lepas tu baru kita ingat, kita sujud sebelum bagi salam. Itu mazhab. Tetapi wallahu a'lam, nampak gaya daripada hadis-hadis yang ada, sujud sahwi boleh dibuat sebelum, boleh dibuat selepas. Okey. Yang tu nantilah bila masuk bab fiqh nanti, tuan-tuan boleh ikut kuliah Umdatul Ahkam. Semalam kuliahnya. Setiap hari Ahad insya-Allah online dekat Facebook saya ada hurai berkenaan dengan hukum hakam. Tak masuk lagi bab tu lah. Insya-Allah. Okey. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut siapa yang syak dalam salat. Ini saya nak bagi tahulah, kadang-kadang memang ada berlaku imam terlupa dalam salat. Jadi kalau imam terlupa dalam salat, tak perlulah diperbesar-besarkan sampai kata imam ni terlupa, teruk betul imam ni, tak khusyuk dia. Tak, memang ada peruntukan untuk orang yang syak dalam salat. Tapi kalau hari-hari syak, itu masalah lah juga. Tapi kalau sekali-sekala benda tu tak perlulah diperbesar-besarkan, dan memang dia tersilap. Nak macam mana kan? Jadi kalau dia syak dalam salat, ada peruntukan. Nabi kata falyataharras sawab, hendaklah dia saring maklumat dalam fikiran dia mana satu yang betul. Perkataan at-tahari dalam hadis ni tak berapa nak jelas. Macam mana cara, macam mana kaedah nak saring ni? Ulama berbeza pendapat. Kenapa ulama beza pendapat? Kerana perkataan tu tak apa jelas. Mazhab Hanafi, mereka kata maksud perkataan tahari ialah kepercayaan yang kuat, iaitu mengambil bilangan rakaat yang dirasakan paling tepat. Maksudnya kalau kita syak, 2 ke 3 2 ke 3 kan? 2 ke 3 2 ke 3. Kalau ikut Hanafi, dia kata kena pilih yang kita rasa mana lagi kuat antara 2 dan 3 tu. Kita kena ijtihad mana yang kuat. Lepas tu kita pilih. Tapi majoriti ulama tak setuju. Majoriti ulama kata kalau berlaku syak, yang dimaksudkan dalam hadis falyataharras sawab, hendaklah dia saring ambil yang betul. Majoriti kata ambil yang kurang. 2 ke 3? 2 ke 3? Kena ambil? Kena ambil 2. Kenapa kena ambil 2? Bila dia syak 2 ke 3, sebenarnya 2 tu confirm lah. 3 tu yang syak.
Betul? Yang dia syak tu 3. 2 tu confirm dah. So Nabi SAW suruh buanglah yang 3 tu. Sangkaan tu buang. Sebab itu kaedah menyebut al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin tidak akan hilang dengan syak. Kita kena ambil yang yakin sebab dia lagi kuat. Yang yakinnya 2. Okey. Pasal apa majoriti ulama buat macam tu? Kenapa dia tafsir macam tu? Kerana ada hadis lain. Sebab tu saya sebut kat situ. Sebahagian ulama menyatakan, para ulama berselisih pendapat. Tengok 172. Para ulama berselisih pandangan dalam menetapkan makna at-tahari dalam hadis di atas. Berikut pandangan ulama dalam mentafsirkan maksud perkataan tersebut. Pertama, sebahagian ulama menyatakan bahawa maksud lafaz tersebut ialah kepercayaan yang kuat, iaitu mengambil bilangan rakaat yang dirasakan paling tepat. Ni Hanafi lah. Okey. Yang kedua, majoriti ulama pula antaranya ialah mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Imam Ahmad, mazhab Hambali dan juga Ibnu Hazmin. Mereka mengatakan bahawa lafaz tersebut diperincikan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz wa idza lam yadri asalla salasan aw arba'a falyatrahi syak wal yabni ala mastaiqan. Hadis riwayat Muslim. Apabila seseorang itu dia tak tahu asalla salasan aw arba'a, bila dia tak pasti dia dah salat 3 ataupun dah salat 4, falyatrahi syak, hendaklah dia buang yang syak. Wal yabni ala mastaiqan, hendaklah dia bina di atas apa yang dia yakin. Apa yang dia yakin? 3 lah. Yang dia syak tu 4. 3 tu confirm dah. Yang dia tak berapa nak percaya, yang 4 tu lah. Jelas daripada contoh ni, majoriti ulama telah mentafsirkan lafaz mujmal dalam hadis yang pertama tu dengan hadis yang kedua. Itu kaedah yang ulama letak. Dan ini medan lah untuk ulama berbeza pendapat. Bila kita baca buku ni, antara faedah yang kita dapat faham faktor ulama berbeza pendapat. Dan kita akan lapang dada sikit lah. Ulama beza pendapat lah masalah ni. Tak adalah kita ni nak pergi hentam orang yang berbeza dengan kita, kan? Bagi saya sebenarnya dekat negeri Perlis ni tak ada masalah. Dia orang okey je, kan? Bahkan keterbukaan tu ada di sini. Kalau kita tengok orang sembahyang subuh kat masjid, masbuk 1 rakaat, rakaat kedua dia baca kunut pun kita tak pernah soal. Siapa yang baca kunut? Tak ada. InsyaAllah kita tahu dia mengamalkan mazhab Syafi'i dan kita biarlah dia. Cuma pegangan rasminya di negeri ini, pegangan ulil amri yang dipilih, tak kunutlah subuh. Kenapa? Kerana kita memilih pendapat Hanafi dan juga Hambali yang tidak berkunut melainkan hanyalah kunut nazilah, kan? Kalau mazhab Syafi'i dia kunut. Salah ke mazhab Syafi'i Ustaz? Tak salah. Tapi kenapa Ustaz tak pilih? Mufti dah pilih pendapat yang berbeza, kan? Jadi kalau tuan-tuan nak ubah, tuan-tuan apply jadi mufti, nanti ubahlah, kan? Saya pun kalau saya sembahyang dekat negeri Perak umpamanya, imam kunut, saya ikutlah kunut. Tak bolehlah saya bantah apa ni kunut. Tak boleh lah, khilaf mu'tabar, kan? Kalau nak tukar, tunggu jadi mufti dulu lah. Tapi entah bila lah, kan? Saya pun dah pindah ke sini, kan? Okey. Kita akan tahu, sebenarnya perbezaan pandangan ni, inilah sebab antara faktor-faktornya. Dan saya dah hurai dalam kuliah yang lepas, kan, kenapa ulama berbeza pendapat, kan? Banyak sebab, banyak faktor. Dah Ustaz susah lah kita. Tak susah. Yang susahnya bila kita nak paksa orang ikut kita, itu je. Bila kita nak paksa orang ikut kita tu yang susah. Tapi kalau kita buat macam mana yang kita buat pergi Mekah, tuan-tuan, pergi Mekah, ada rasa susah tak? Tuan-tuan semayang dengan imam Mekah, Fatihah dia, Bismillah, dengar tak? Tak dengar. Tak gaduh pun. Tak ada pula kata, apa imam ni tak baca Bismillah? Boleh pula kita semayang ikut belakang imam tu. Tapi bila mari kat Perlis, dia jadi lain macam. Imam dekat Perlis ni, cara solat dia lebih kurang sama macam kat Mekah tu, kan? Tapi bila mari dia kata, apa ni Bismillah tak dengar?
Ada orang pernah tanya saya juga kan, macam mana ustaz, kita semayang belakang imam bismillah dia tak baca? Saya kata bukan tak baca, tak dengar. Boleh ke ustaz? Kalau kita semayang zuhur, imam baca Fatihah tak dengar langsung Fatihah dia. Bukan kata bismillah tak dengar, Fatihah langsung tak dengar. Itu pun sah solat belakang dia. Takkan baca bismillah tak dengar tak sah, kan? Ini khilaf di kalangan para ulama. Kita boleh semayang kat Mekah dengan lapang dada. Mari perleh, insya-Allah tuan-tuan akan tengok sedikit berbeza daripada negeri lain. Tak ada masalah. Masih dalam ruang lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih lagi dalam ruang lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab tu kita kadang-kadang ada rasa sikit bangga jugalah. Kat Perlis ni tak ada pergaduhan pasal dua imam ke, tak ada. Tak ada kat sini. Alhamdulillah, insya-Allah, dan kita doa supaya jangan ada lah. Kita berlapang dada, berbeza pendapat dengan harmoni, insya-Allah. Baik. Sebab tu saya kadang-kadang dalam mesyuarat fatwa kan, fatwa Perlis ni, ahli-ahli fatwa dia daripada pelbagai negeri. Ada daripada Selangor, ada daripada Kelantan, ada daripada Pulau Pinang, ada daripada Perak, kan? Ada daripada Perlis. Jadi kadang-kadang bila ada isu-isu yang kami bincang, perbincangan tu hangat dalam mesyuarat. 2-3 kali sesi mesyuarat tak selesai. Sampai ada seorang tu, dia tanya, dia kata macam mana selesai? Tak selesai. Ui, dia kata, bukan biasa kalau mesyuarat fatwa ni mufti pun ada pandangan, lepas tu kita semua setuju. No, Perlis no. Perlis kita bincang betul-betul. Perlis memang kita bincang betul-betul. Sampai kan kadang-kadang mufti saya tanya lagi, mana? Hari tu bangkang sangat, ni tak datang pula mesyuarat. Marilah masuk, kita bincang sama-sama. Nak bangkang dalam mesyuarat. Bahkan ada dulu lah kan, seorang ahli fatwa, sekarang ni dia dah uzur. Kadang-kadang dia marah, dia kata, mufti saya keluar dulu, tak puas hati, pergi minum kopi. Tapi kat luar lepas mesyuarat tenang balik. Kan, maksudnya ada keterbukaan. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam fatwa negeri Perlis, kalau disebutkan dalam fatwa tu dua pandangan ni macam ni, pandangan ni macam ni, maksudnya ahli fatwa tak sepakat dalam masalah tu. Ada yang pilih yang ni, ada yang pilih yang tu. So tak boleh nak ni lah, sebut dua-dua lah. Lepas tu dia akan sebut pandangan ni lebih berhati-hati, pandangan ni lebih dipilih. Itu berdasarkan kepada pilihan majoriti ahli fatwa. Keterbukaan tu ada kan. Tak pernah lagi lah, alhamdulillah, tak pernah lagi ahli fatwa yang tak setuju dengan pendapat mufti dalam satu isu, tak pernah lagi kena buang lah. Disebabkan itu tak ada lagi lah. Alhamdulillah. Sebab tuanku raja pun bertitah masa kami terima watikah. Dia kata apa? Tuanku kata, apa yang Allah dan Rasul sebutkan, perintahkan, bagi tahu, jangan takut. Jadi kami dapat lesen lah. Bagi tahu lah kan. Sebab titah tuanku kata jangan takut. Alhamdulillah, kita rasa semangat lah untuk negeri ini. Okey. Baik. Nombor 4, faedah nombor 4, mengetahui tentang maqasid nabawi daripada hadis. Maqasid ni apa dah? Objektif. Kita dah hurai dah sebelum ni. Bila kita tengok hadis-hadis yang berbeza dalam bab yang sama, mungkin akan menjelaskan maksud ataupun objektif. Kenapa Nabi sebut hadis tu? Kita tengok muka surat 173. Pentafsiran hadis dengan hadis merupakan perkara yang amat penting bagi mengetahui tentang tujuan sebenar sesuatu hukum. Berpegang hanya kepada maksud hadis secara literal akan membawa kepada kepahaman yang tidak tepat dan mendalam. Contoh bagi keadaan ni sangat banyaklah, kita tengok contoh. Yang pertama, hadis larangan menyimpan alatan pertanian. An Abi Umamah Al-Bahili qala wara'a sikkatan wa syai'an min alatil harth faqala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ya la yadkhulu hadha baita qaumin illa adkhalahu Allahu dhul. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Hadis sahih. Daripada Abu Umamah, dia kata saya mendengar, dia nampak alat pertanian di rumah seseorang. Dia nampak alat pertanian, dia terus sebut, dia kata saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut. Nabi kata apa? La yadkhulu hadha baita qaumin.
alat pertanian ni tak akan masuk rumah mana-mana kaum illa adkhalahu Allahu zul, melainkan Allah akan masukkan sekali kehinaan kepada kaum tu. Tuan-tuan ada cangkul kat rumah? Ada pencebak kat rumah? Alat bertani apa dia? Saya bukan setakat cangkul je ustaz, kubota pun saya bawa. Macam tuan-tuan yang buat bendang ni kan, ni keliling bendang ni, takkan tak ada alat pertanian kat rumah. Baca satu hadis ni tuan-tuan, lepas ni semua pergi bakar lah. Kita bakar bakar habis lah. Tapi nanti dulu, kerana pemahaman daripada hadis ni bukan sesingkat itu. Kerana hadis ni dia ada objektif, dia ada konteks yang kita kena tengok hadis lain. Sebab di kalangan sahabat Nabi SAW ada juga yang ada kebun. Mesti ada alat, kan? Mesti ada alat kat rumah. Tu yang duduk dekat Felda Cuping tu kan, duduk menoreh getah, alat nak pergi menoreh. Yang tanam kelapa sawit tu, galah yang pergi kait tu semua alat-alat pertanian semua tu. Boleh tak boleh? Kalau ikut hadis ni tak boleh Tapi saya sebut di situ, secara zahirnya hadis ini dapat difahami bahawa Nabi SAW melarang atau membenci pekerjaan dalam sektor pertanian kerana ia akan memberikan kehinaan kepada pelakunya pada setiap masa. Itu zahirnya kalau kita tengok satu lafaz je lah. Namun hadis ni bercanggah dengan hadis lain yang menyeru umat Islam untuk terlibat dalam pertanian. Ada hadis lain juga. Nabi SAW sebut apa? Ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayr aw insan aw bahimah illa kana lahu bihi sadaqah. Ma min muslim, Nabi kata, tidak ada seorang muslim pun yaghrisu gharsan, yang menanam pokok yang besar, pokok yang tahan lama, au yazra'u zar'an, ataupun menanam pokok-pokok yang kecil-kecil ni. Kan pokok ada dua jenis, satu pokok yang ada dahan yang tahan lama, satu lagi pokok yang tak ada dahan, macam pokok badi, dia bukan tahan lama kan. Pokok gandum dia tak ada dahan yang besar, ada tempoh masa dia. Dua-dua ni Nabi kata tak ada seorang muslim pun yang tanam, tiba-tiba datang burung makan, tiba-tiba datang orang makan, tiba-tiba datang binatang lain yang melata makan. Bahimah ni binatang yang berjalan lah, bukan yang terbang. So Nabi mention, kalau orang tanam pokok besar ke, pokok kecil ke, burung datang makan, orang datang makan, binatang yang berjalan di atas bumi datang makan, tak ada balasan dia melainkan dia akan dapat pahala sedekah. Tuan tengok, katalah di tepi rumah saya tu, saya sewa rumah kat sini kan, tepi rumah saya tu ada pokok betik. Pokok betik ni saya tak tahu siapa tanam, mungkin tuan rumah tanam kan. Buah dia banyak, tapi saya ingat kat Malaysia ni antara buah yang dizalimi buah betik lah kan. Orang buat cucuk mangga apa tu buang, tak ada, dia macam tak ada harga sikit lah, sebab mungkin dia setiap masa dia ada kan, dia tak macam musangking kan. Kan, benda yang bermusim ni mungkin lebih mahal, macam harum manis dia lebih mahal, orang tunggu-tunggu. Jadi kalau buah tak ada musim ni, kadang-kadang orang tak apa nak tengok kan, macam buah betik lah, cucuk bunga mangga kan, cucuk bunga mangga. Tahu bunga mangga? Tahu bunga mangga? Sini panggil bunga apa? Bunga mangga kan? Betul yang kenduri orang bawa kan, kan cucuk pakai buah betik kan, tu buang longkang kan, dia macam tak ada nilai. Tapi sebelah rumah saya tu betik banyak, kadang-kadang sampai tak termakan kan. Kadang-kadang kita ambil bagi kat orang, kadang-kadang tak ada nak ambil, burung datang dulu. Pandai pula tu, dia pergi cari yang kuning, masa dia pergi cari yang dah masak kan. Pandai buat burung ni, maksud burung tak buta warna tapi mungkin dia ada bau, so datang makan. Burung datang makan tu, dia tak akan pergi sia-sia lah. Allah Azza wa Jal akan menghitung pahala, beri pahala kepada penanamnya, kerana burung dapat manfaat.
Kalau kita cabut bagi kat orang pun dapat pahala. Kalau binatang datang makan, binatang yang berjalan datang makan pun dapat pahala. So nak bagi tahu, pertanian lah ada pahala. Tadi kata alat pertanian tu bawa kehinaan. Yang ni kata kalau bercucuk tanam dapat pahala. Jadi kalau orang dia tak teliti, dia tengok apa? Hadis ni tak betul, dia tolak hadis. Kan? Sebenarnya bukan macam tu. Sebenarnya kena faham hadis berdasarkan konteks. Jadi sebab itu sebahagian ulama kata, sebahagian lah, bukan semua. Sebahagian ulama kata, ulama ni dia berbahas, apakah pekerjaan yang paling baik dalam Islam? Apa jenis pekerjaan yang paling baik dalam Islam? Pertanian lah kan? Nampak macam pertanian lah. Sebab tanam aja, tak kira lah orang makan ke, binatang makan ke, dapat burung makan ke, dapat pahala. Memang ada sebahagian ulama kata pertanian. Tapi ada juga yang kata perniagaan. Kerana Nabi SAW sebelum menjadi Nabi, Nabi jadi apa? Nabi meniaga. Meniaga harta Khadijah. Ada juga yang kata, tak, pertanian pun bukan, perniagaan pun bukan. Pendapatan yang paling baik dalam agama ni dia kata ghanimah. Tahu, pernah dengar perkataan ghanimah? Apa ghanimah? Harta rampasan perang yang diperolehi melalui jalan jihad. Dia kata mestilah lagi banyak dia punya pahala sebab dia pergi jihad, lepas tu dia menang, dia dapat harta rampasan. Wallahu ta'ala a'lam. Pendapat yang tepat dalam isu ni, pekerjaan apa yang paling baik dalam Islam? Jadi ustaz? Jadi ustaz baca hadis palsu? Mana mahu jadi baik? Sebenar-benarnya ikut pada individu. Ada orang jadi pengajar, sebab dalam hadis ada sebut khairukum man ta'allamal ilma man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Jadi ada orang dia mengajar Quran, orang bagi kat dia upah sikit, dia pun ambil. Bagus untuk dia. Ada orang jadi peniaga baik, ada orang jadi petani baik. Tapi kalau dia bertani sampai dia lupa pada agama, tu tak baik untuk dia. Pergi cari kerja lain. Ada orang jadi peniaga sampai terlibat dengan rasuah, perniagaan tak baik untuk kau, pergi cari kerja lain. Kan? Ada orang bila jadi guru agama, dia tunggang agama ikut suka dia, sembunyikan kebenaran demi kerana nak bagi orang jemput dia ceramah banyak. Berhenti jadi ustaz lah. Jadi setiap orang ni ada yang baik dan tak baik untuk dia, dia nilai diri dia. Di mana Allah Ta'ala letak dia, dan dia boleh berfungsi dan berperanan sebagai mukmin yang baik, itulah pekerjaan yang terbaik untuk dia. Kerana ada orang terlibat dalam jihad umpamanya, terlibat dalam jihad, tapi ada tak orang yang pergi jihad tak ikhlas? Riak. Ada dapat rampasan perang pun riak. Tak bagus juga untuk dia. Maka tidak ada satu pekerjaan yang baik secara mutlak boleh kita umumkan kepada semua manusia. Dan Islam bukan begitu sifatnya. Kalau kita kata pekerjaan ni baik untuk semua orang dalam setiap keadaan, semua terlibat dengan pertanian, siapa nak pergi buat jambatan? Siapa nak jadi YB? Ahli politik. Boleh faham? Jadi seimbang. Ada orang bagus jadi petani, ada orang bagus jadi peniaga, ada orang bagus jadi ahli politik. Kan? Ada orang bagus jadi guru. Jadi masing-masing ada Allah Ta'ala jadikan kecenderungan dan kebaikan untuk dia pada bidang-bidang yang berbeza. Okey. Tapi hadis ni tak selesai lagi. Kenapa hadis tadi Nabi kata kalau masuk dalam rumah seseorang alatan pertanian, Allah Ta'ala akan masukkan kehinaan dalam rumah dia. Kerana di sana kita nak faham hadis tu, kena baca hadis ni. Hadis yang muka surat 174 ni, iaitu hadis riwayat Abu Daud ni, yang dengan sanad yang sahih. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tabaya'tum bil'inah wa akhadhtum adhnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihada sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kita bagi laluan pada azan dulu. Okey, kita sambung hadis ni. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Apabila kamu berurus niaga dengan 'inah. Tuan-tuan tahu apa jual beli 'inah? Jual beli 'inah ni dia teknikal sikit. Dia satu helah untuk melepaskan diri daripada riba. Tapi dia guna helah lah. Maka dia gunakan elemen jual beli, iaitu satu orang dia nak pinjam duit. Jadi orang yang nak bagi pinjam ni, dia fikir macam, kalau bagi pinjam nak ambil faedah tak boleh, riba kan. Kalau bagi pinjam RM5, minta balik bayar RM10, so dia jadi riba kan. So dia kata macam ni lah. Dia kata, saya ni sebagai orang yang nak pinjam duit, saya tak nak bagi awak pinjam. Saya jual handphone ni kat awak dengan harga RM10. Awak bayar pada sekian-sekian tarikh. Tapi dengan syarat, awak jual balik handphone ni kat saya dengan harga RM5, saya bayar cash. So dia pun jual handphone. Berapa harga? RM10. Bila nak bayar? Bulan depan, tahun depan. So dia jual balik handphone, saya bayar cash. Dia bayar cash RM5. Dapat tak RM5? Kawan tu datang nak pinjam RM5 tu kan? Dapat tak RM5? Berapa kena bayar? 10. Itu inah. Benda tu ditentang oleh ramai ulama. Tapi ada juga yang membenarkan. Cuma dalam hadis ni tak bagi ya. Bila kamu mula berjual beli dengan inah, wa akhadtum adnab al-baqar, dan kamu mula mengambil aznab al-baqar, ekor-ekor lembu. Maksudnya kamu dah mula mengembala haiwan, kamu dah ada ladang-ladang binatang ternakan yang banyak kan, kandang-kandang ternakan yang banyak. Wa raditum biz-zar', dan kamu dah redha dengan pokok-pokok dan pertanian kamu suka dengan pertanian kamu yang memberikan hasil yang banyak. Wa taraktumul jihad, dan kamu tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum zullan, maka pada ketika itu Allah akan menghinakan kamu. Allah Ta'ala akan lemparkan kepada kamu kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, dan Allah Ta'ala tak akan angkat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan angkat kehinaan itu sehingga kamu kembali kepada agama kamu. Faham? Hadis ni cerita tentang apa? Pertama, hadis ni cerita pasal satu puak yang guna helah nak halalkan benda yang haram. Yang kedua, dia pergi menternak haiwan sehingga jadi kaya, pergi bertani sehingga jadi kaya, sehingga tinggal jihad di jalan Allah. Maksudnya kekayaan telah melekakan dia. Dan hadis Nabi yang awal tadi tu, bila tengok alat pertanian yang menjadi sebab kehinaan, ialah alat pertanian yang membawa pemiliknya untuk tinggalkan perjuangan agama. Itu sebenarnya. Bukan celaan kepada pertanian secara mutlak, tak. Tapi celaan kepada pertanian yang membawa orang tu lupakan tanggungjawab agama dia. Boleh faham? Jadi kalau dia banyak sangat menternak haiwan, terlibat dengan bisnes
lembu ke, kambing ke, sampai lupa agama. Semayang Jumaat pun tak datang. Orang ajak berjuang agama pun tak mau. Mengaji pun tak nak. Sibuk, saya busy. Maka kehinaan akan datang. Bukan untuk semua orang. Kerana ada je orang yang berniaga, orang yang bertani, saleh dia, rajin dia belajar, terlibat dia dengan infak fisabilillah. Jadi orang ni tak termasuk dalam hadis ni. Sebab tu saya sebut kat situ. Hadis ni menerangkan tentang kehinaan daripada Allah Azza wa Jal tidak akan menimpa mereka yang menyibukkan diri dengan pertanian, tetapi ia akan menimpa sesiapa yang terlalu redha dengan pekerjaan tersebut, dengan makna terlalu asyik dengan hal keduniaan sehingga meninggalkan jihad pada jalan Allah Ta'ala. Justru itu menjadi suatu kewajipan memahami hadis yang pertama di atas dengan konteks hadis ni. So hadis yang Nabi hina alat pertanian tu mesti difahami dengan hadis ni. Hadis alat pertanian yang melupakan petani kepada tanggungjawab agama. Okey. Yang seterusnya nombor 5. Mengetahui tentang qarinah, yakni petunjuk yang membawa kepada hukum syar'i. Sebab biasanya dalam Islam, bila ada arahan daripada Quran ataupun arahan daripada sunnah, arahan bermakna wajib. Arahan ni biasanya membawa kepada makna wajib. Tetapi kadang-kadang arahan boleh jadi sunat. Kadang-kadang arahan boleh jadi sunat. Kadang-kadang arahan boleh jadi harus. Macam mana nak tukar daripada wajib jadi sunat? Arahan yang asal tunjuk pada wajib nak tukar jadi sunat ataupun nak tukar jadi harus, kita kena tengok kepada qarinah, kepada petunjuk. Kadang-kadang ada petunjuk kat situ ataupun dalam hadis lain. Contoh larangan. Larangan asalnya membawa makna haram. Asal. Tapi kadang-kadang larangan boleh bawa kepada makruh. Macam mana larangan boleh jadi makruh? Sebab ada petunjuk dalam hadis lain ataupun dalam hadis tu. Sama ada hadis tu sendiri ataupun hadis lain yang menunjukkan ia makruh. Jadi kita kena tengok hadis lain nak cari petunjuk tu. Saya bagi contoh satu sebelum kita nak masuk pada contoh yang saya tulis. Dalam hadis Nabi SAW kata, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana di dalam sahur itu ada keberkatan. Perkataan tasahharu ialah kata kerja, verb yang menunjukkan kepada arahan, fi'il amr. Bersahurlah kamu. Saya sebut tadi, asalnya kalau arahan bermakna apa? Wajib. Sekarang ni bangun sahur wajib ke tak wajib? Tak wajib. Tapi ini arahan. Kenapa tak wajib? Kerana ada petanda, qarinah, petunjuk yang menunjukkan dia bukan wajib. Dan petunjuk tu ada dalam hadis tu sendiri. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana dalam bersahur itu ada keberkatan. Keberkatan itu menunjukkan sahur ni bukan wajib, dia hanya sunat. Nabi suruh tu, Nabi arah untuk kita mendapat keberkatan. Faham? Tapi ada juga hadis qarinah dia tu daripada hadis lain. Saya bagi contoh. Contohnya macam Nabi SAW larang kita minum diri. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW siap suruh kita muntahkan kalau kita minum diri. Siapa yang minum berdiri, Nabi kata falyastaqi, hendaklah dia paksa bagi muntah balik apa yang dia dah minum. Oh, ini satu larangan yang nampak macam haram. Maksudnya haram minum diri. Betul ke haram? Tak.
minum diri makruh. Ada sebagian ulama kata khilaful aula saja, tak berapa bagus. Bagusnya duduk. Kenapa? Kerana ada qarinah. Mana qarinahnya? Petunjuk. Mana petunjuk yang kata tak haram tu? Sebab dalam hadis waktu Nabi SAW buat haji, Nabi minum air Zamzam, syariba Zamzam qa'imah. Nabi minum air Zamzam dalam keadaan diri. Kenapa Nabi minum dalam keadaan diri? Libayan annal fi'il laisa bimuharram, untuk menjelaskan perbuatan tu bukan haram. Perbuatan tu makruh. Nabi buat benda makruh ke Ustaz? Nabi buat benda makruh litta'lim, untuk mengajar umat. Nabi dapat pahala buat benda tu, untuk mengajar. Kita buat benda makruh sebab kita suka benda tu. Dia beza, kan? Okey. Jadi itu contohlah. Kita tengok contoh yang lain. Hadis anjuran makan makanan yang telah terhidang sebelum solat. An Aisyah ta'anin Nabi SAW, "Iza wudi'al 'asha wa uqimatis salah fabda'u bil 'asha." Hadis riwayat Bukhari daripada Aisyah, daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, apabila telah diletakkan bekas makanan makan malam kamu, bila dah diletakkan makan malam, tiba-tiba iqamah salat. Masjid iqamah. Kita tengok dah makanan dah terhidang. Fabda'u bil 'asha. Ini arahan. Mulakan dengan makan malam. Maksudnya wajib tak makan? Kalau ikut zahirnya macam wajib lah. Abang Haji tak pergi masjid ke? Awak dah hidang, wajib saya makan. Betul ke Abang Haji? Saya tak pernah dengar pun. Abang Haji siap baca, "Iza wudi'al 'asha wa uqimatis salah fabda'u bihi." Terjemahan saya lupa. Siapa yang ni dulu? Minggu depan saya bagi terjemahan. Kan? Sebenarnya arahan tu bermakna sunat. Bukan bermakna wajib. Maksudnya, kalau seseorang itu tengok makanan dan teringin, makan dulu. Tapi kalau dia memang kenyang, dia tak teringin, pergilah sembahyang. Kerana arahan Nabi SAW ni untuk menjaga khusyuk salat. Kita dah tengok makanan kan? Kita dah tengok makanan tu terhidang. Ni dah teringin ni. Tiba-tiba kena pergi sembahyang pula. Masa sembahyang duduk teringat, bagus betul lah ayam golek tadi. Dia punya bakar. Kan? Saya tengok dia punya kulit betul-betul, kan, golden brown lah. Dia mau cerita, dia tak ingat dah rakaat berapa, tak ingat dah. Pergi makan lah. Tapi kalau memang dia tak teringin, dia kenyang lah, tak teringin, boleh pergi sembahyang. Tapi arahan ni bermakna sunat, walaupun bagi orang yang teringin, supaya dia lebih khusyuk. Kenapa sunat? Kerana di sana ada hadis lain. Tengok hadis yang lain. An Amr bin Umayyah ad-Damri qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syah fa akala minha fa du'iya ila as-salah fa qama fataraha as-sikin fa shalla wa lam yatawadda. Daripada Amr bin Umayyah ad-Damri, dia mengatakan saya pernah melihat Rasulullah, betulkan ejaan, buang satu alif. Saya pernah melihat Rasulullah SAW yahtazzu. Nabi SAW pernah memotong daripada bahu kambing. Fa'akala minha, lalu Nabi makan. Fadu'iya ila salat, tiba-tiba diseru untuk laksanakan salat. Faqama, Nabi bangun salat. Fataraha sikin, Nabi buang pisau yang ada di tangan dia. Fasalla, Nabi salat dan Nabi tidak mengambil wuduk semula. Maksud Nabi sedang berwuduk. Makan daging kambing tidak membatalkan wuduk. Kalau makan daging unta, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata batal, ada yang kata tak batal. Mazhab Syafi'i kata tak batal. Kan, mazhab Hanbali kata batal. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mekah, pergi restoran kabsah hashi, kabsah daging anak unta tu, kalau makan orang Arab memang dia ambil wuduk balik. Kerana dia kata makan tu membatalkan. Tapi kalau saya makan Ustaz, kalau saya ikut mazhab Syafi'i Ustaz,
Tak batal. Kecuali kalau tengah makan, kentut sekali. Yang membatalkan tu kentut, bukan sebab makan. Itulah. Okey. Cuma makan daging kambing tak membatalkan wudu, dan Nabi meninggalkan kambing tu. Nabi pergi salat. Menunjukkan perbuatan makan sehingga selesai, waktu salat dilaksanakan bukanlah satu kewajipan, boleh tinggal. Terutamanya kalau kita memang tak nak, tak teringin, ataupun kalau kita memang, orang kata apa, kalau kita teringin sekalipun, dia bukanlah satu benda yang haram untuk kita buat. Boleh. Cuma afdalnya salat dalam keadaan yang khusyuk. Dan ni ada banyak lagi tak? Oh, banyak lagi. So tak apalah, saya berhenti di sini dulu, insya-Allah. Masa pun dah lewat sangat. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Kita berhenti pada faedah yang kelima, dan kita akan sambung minggu depan insya-Allah dengan faedah yang keenam, iaitu menghilangkan kekeliruan yang terdapat di dalam hadis Nabi SAW. Tuan-tuan ada soalan? Ni ada soalan ni. Tak ada dalam masjid tak ada kot. Soalan berkenaan, Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apakah status anak-anak mati sebelum balik akan memberi syafaat kepada ibu bapa yang redha? Ya. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan demikian. Itu di antara hadis. Dia ada banyak, ada beberapa hadis. Antara hadis yang sahih, anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum daripada balik ni, ya, anak-anak orang Islam yang meninggal dunia sebelum balik, dia akan berada di bawah jagaan Nabi Allah Ibrahim. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia akan menjadi pahala penyebab syafaat kepada ibu bapanya. Antara hadis yang masyhur ialah hadis riwayat Tirmizi, yang mana Allah Subhanahu wa taala bila menghantar malaikat untuk mencabut nyawa anak seorang hamba, jadi malaikat tu cabut. Bila malaikat tu kembali bertemu Allah, Allah tanya bukan untuk tahulah, tanya untuk Allah nak bagi kepada malaikat tu tahu apa ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan untuk hamba yang bersabar atas kematian anak. Maka Allah Ta'ala tanya, hal qabattum walada abdi, sudahkah kamu mencabut nyawa anak kepada hamba-Ku ini? Dia kata, ya, sudah. Malaikat kata, sudah. Hal qabattum samrata fuadi, kamu dah ambil betul-betul ke buah hati dia ni? Malaikat kata, sudah. Madza qala abdi, apa yang hamba-Ku yang kematian anak tu sebut? Malaikat kata, hamidaka wastarja, wahai Tuhan, dia memuji kamu dengan mengucapkan alhamdulillah. Dalam riwayat yang lain, Aisyah kata, Nabi ni kalau terima benda yang Nabi sedih, duka cita, Nabi akan baca alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu kalau benda yang kita tak suka datang pada kita. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Kalau benda yang kita suka, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. So itu yang diajar oleh hadis lah. So dia pun baca alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Dia memuji kamu wahai Tuhan. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Wastarja, dan dia banyak membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia terimalah anak bukan milik dia, tapi pinjaman yang Tuhan beri pada dia. Maka Allah Subhanahu wa taala pun bagi tahu kepada para malaikat. Apa kata Allah? Ibnu li'abdi baitan wa sammuhu baital hamd. Fil jannah. Baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd, atau kama qala. Benakan untuk hamba-Ku ini satu rumah di dalam syurga, dan namakan dia rumah pujian. So insya-Allah ada.
Untuk orang yang beriman ni tuan-tuan, apa saja kesakitan, kesedihan, apa saja kesakitan dan kesedihan yang kena pada dia dan dia sabar, dia tak akan pergi sia-sia. Itu yang disebut di dalam hadis. Okey. Cuma para ulama berbeza pendapat lah. Kalau anak tu anak besar, anak kecil clear. Kalau anak besar macam mana? Ibn Hajar ada bahas, dia kata ada pahala atas kesabaran, tapi pahalanya tak sebesar bagi orang yang kehilangan anak kecil. Kerana anak kecil dia punya keterikatan pada ibu bapa tu lebih kuat daripada anak yang dah besar. Okey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika seorang wanita clear dari haid sewaktu di pejabat dan sukar untuk mandi di pejabat sebab tandas terhad, air slow, apakah yang perlu dibuat? Kalau clear waktu asar, contoh yang bekerja di KL tapi duduk di Shah Alam, balik kerja kadang stuck sampai maghrib dalam jam, macam mana nak buat? Dia begini tuan-tuan, kita pergi toilet tak setiap hari? Kita kerja, pergi office, ada pergi toilet tak? Kalau ada pergi toilet, maksudnya ada lah air. Jadi kita kena bersedia lah. Kan? Kita kena bersedia. Bagi orang perempuan, dia tahu dah, biasanya haid dia habis hari ke-7. So dia kena buat persediaan lah. Ataupun senang letak aja towel dalam kereta. Kalau susah sangat pergi masjid, masjid ada toilet. Jadi saya tak nampak di sana ada rukhsah yang boleh untuk menyebabkan orang perempuan melewatkan waktu salat kerana tak ada susah nak mandi. Sebab kalau kat Malaysia ni saya nak kata susah nak mandi tu payah jugalah. Banyak toilet-toilet kat Malaysia ni kan. R&R punya toilet pun selesa. Tapi ustaz, susah lah ustaz. Make up saya macam mana? Make up kemudian lah. Make up tu pun hukum kita boleh bincang kemudian. Yang penting kita adalah hamba Allah. Macam mana kita boleh pergi toilet, macam itulah kita kena bersedia untuk sucikan diri apabila bersih daripada haid. Kita tak boleh ambil mudah lah masalah ni. Kecuali memang kalau air tak ada langsung. Tapi kalau air tak ada dalam toilet, air mineral ada, air penapis ada, boleh tapis selagi mana ada air. Dan Nabi SAW tunjuk air yang Nabi guna untuk mandi wajib ni pun sangat-sangat minima. Kan? Jadi carilah ruang. Jangan bermudah-mudah dalam bab salat ni. Kan? Kalau betul-betul stuck, betul-betul sampai tak ada ruang, bolehlah salat dalam keadaan itu. Dan ulama berbeza pendapat, adakah dia perlu ulang ataupun tidak. Itu pun bagi saya macam susah sebenarnya nak dapat satu ruang di mana langsung tak ada tempat salat. Biasanya kalau dekat atas jalan ni pun ada ruang untuk kita berhenti-berhenti di R&R, di toilet dan sebagainya. Ya? Baik. Ni ada yang bertanya berkenaan dengan hadis potong kuku. Adakah hadis potong kuku? Hadis potong kuku ni memang Nabi SAW sebut potong kuku termasuk dalam perkara fitrah. Bila potong kuku ni? Ada riwayat sebut potong-potong hari tertentu dapat pahala. Tapi semua riwayat itu tidak sahih. As-Sakhawi menyebutkan demikian. Tak ada satu pun kelebihan memotong pada hari-hari tertentu. Cuma golongan salafus soleh mereka suka potong pada hari Jumaat sebelum pergi sembahyang Jumaat sebab nak berhias diri. Tapi kalau dah kuku tu panjang sebelum datang hari Jumaat, orang pun tengok sampai daki semalam pun lekat kat kuku lagi, tak payah tunggu Jumaat lah, potong tu. Bila perlu potong. Bila perlu potong. Ya? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi tuan-tuan, itulah yang saya boleh sampaikan pada malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada Global Ihsan yang menganjurkan kuliah pada malam ini secara atas talian. Kita jumpa lagi pada waktu-waktu yang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.